Ni hadis 10 tanda kalau tuan-tuan tengok dalam diri ni tak lama lalu. Tak lama. Yang pertama, bila mana kita tidur makin banyak. Tu tanda nak mati lah tu. Itu kalau tuan-tuan tengok zaman PKP bila orang tu kena COVID, bila nak ditidurkan semua takut. Nak ditidurkan. Pada antara sifat bila orang tu dekat nak mati, tidurnya makin banyak. Dia mula rasa lemah. Dia mula macam tak bertenaga. Dia mula nak tidur. Betul saya tak bagi tuan-tuan tidur banyak. Kerana merugikan umur kita, usia kita. Sebab sampai masa nanti memang kita akan tidur banyak. Itu masuk hospital tu ICU, seminggu tidur. Dah tak boleh buat apa. Kita tunggu sembuh ke mati, dua je. Dah tak ada dah. Dah tidur, itu tanda dia. Tidur tadi dia je lamanya lain macam. Dia bukan macam kita biasa tidur 8 jam. Dia lain macam. Sekejap nak tidur, kejap. Kenapa saya rasa ngantuk sangat? Ni ala-ala ketua ni Ustaz, mengantuk lain macam. Kalau bawa kereta boleh tidur. Tu tanda nak mati dah tu. Dekat. Tuan-tuan, tanda ni tujuan supaya kita tak mempersiakan umur masih ada tu. Ada orang dia abaikan, just abai. Tuan-tuan, kita nak jadi orang cerdik. Orang cerdik, dia sentiasa melihat tanda. Tuan-tuan tengok orang main saham. Orang main saham, dia tak tunggu jatuh dia jual. Dia dah tengok tanda jatuh. Dia nampak ni 2 minggu dah saham ni mungkin jatuh, dia dah jual lah. Kita ni tunggu nak jatuh baru jual. Kita dah rugi separuh. Orang kalau bijak, dia akan melihat tanda. Dia tahu ni kemungkinan akan naik, dia dah beli dah. Dia bukan tunggu naik baru beli. Dia ada tanda-tanda akan naik, dia dah beli. Dia dah simpan stok dah. Sebab dia cerdik. Tuan-tuan, cerdik pada itu ialah orang melihat tanda-tanda kematiannya. Maka dia cepat-cepat menggunakan waktu yang Allah beri untuk beramal soleh. Itu pertama. Yang kedua, kata ulama, bila mana kita mula hilang selera makan dan minum, qillatul akal wasyurb, tak berapa selera ni makan, tak lama tu, maka terus kita tukar kepada puasa. Kalau orang tu bijak, ni tak selera pun tak puasa juga. Saya tak selera makan Ustaz. Kalau makan muntah. Tengah hari tak selera, petang tak selera. Kenapa tak puasa? Puasa kan takut lapar pula. Ni dia punya ayat. Kenapa dia lalai? Kita tuan-tuan dah tahu tak ada selera, puasa. Itu cara kita katakan macam mana kita buat istidrakat. Kita kejar usia kita tadi. Jadi kalau kita tengok orang, sebab tu kalau kita tengok orang, saya tanyalah, orang kalau kena kanser, kena sekian-sekian, katanya macam mana kena? Dia mula-mula hilang selera makan Ustaz. Kita tak selera makan. Memang tengok makanan sedap tak selera. Tahu-tahu ada kena buah pinggang, tahu-tahu kena kanser. Hilang selera makan. Tentu itu tanda kematian. Pagi-pagi makan banyak-banyak Ustaz, takut hilang selera. Termaksud kita bila kita lihat tanda tu, kita ada satu amalan khas untuk cover tanda tu. Amalan khas. Kalau saya katakan tiba-tiba kita duduk ngantuk banyak sangat, gunakan berzikir selalu sikit. Kalau tiba-tiba hilang selera makan, tuan-tuan cepat-cepat puasa. Jangan sia-siakan tanda tu. Yang ketiga, bila mana kita mula tidak mahu bermasyarakat dengan orang, mula kita rasa nak menyendiri, nak seorang diri. Saya macam tak nak jumpa orang, nak seorang diri. Orang pun tengok duduk bilik je, suguh. Itu tanda dia. Sebab tu kan kalau kita tengok tuan-tuan, bila orang nak mati, orang tanya macam mana orang tahu cara, cerita tanda akhir. Dia tiba-tiba dia macam tak nak cakap dengan orang, dia diam. Biasa dia cakap, tiba dia tak nak bercakap, dia pun tak nak datang dah tempat-tempat orang ramai. Kata itu tanda dia. Dia mula menyepi. Kalau kita tengok binatang, alam binatang, bila binatang tu nak mati, dia mula pergi tempat seorang-seorang, tempat sendirian, dia duduk situ. Itu tanda nak mati. Tak kira binatang apa. Nama kucing, kalau tuan-tuan beli kucing dekat nak mati, dia mula cari tempat tersorok. Kita sembuh lipas ni sebelum dia mati, dia akan cari tempat tersorok untuk dia mati. Dia lari dulu, cari sorok belakang peti pun cari. Itu fitrah setiap makhluk Allah. Tetapi bila dekat nak mati, kita mula rasa macam nak bersendirian, tak nak lah. Ni kalau kuliah duduk jauh-jauh, nak seorang, duduk belakang begitu. Dia tak nak duduk tepi-tepi, takut orang tegur-tegur dia ni. Jadi itu di antara tanda. Jadi bila mana kita rasa, tuan-tuan rasa
Saat saya rasa memang nak menyepi seorang diri, gunakan waktu menyepi tadi banyakkan untuk beribadat. Kalau saya tiba-tiba rasa saya memang tak nak jumpa orang, saya tak nak jumpa orang, saya pun kuliah dah tak nak dah, saya tak nak, maka saya mesti perbanyakkan ibadat ni. Kita tuan kita, wallahu nabi sawab, saya lah secara pengalaman, saya kalau tengok orang tu mula ditinggal kerja utama dia, saya tahu ni tanda-tanda dia nak mati. Kalau dia dulu kerja mandi jenazah, dia mula tak nak mandi jenazah, dia macam tak nak, tu dah tanda dia. Mana dia rajin buat benda yang biasa dia buat, dia masih lagi ada umur dia. Ini tanda. Tapi Allah menghendaki lebih lain daripada apa yang kita fikirkan. Saya sebut tanda-tanda. Bila kita tengok orang tu dia dah biasa, tiba dia tak nak dah. Biasa kuliah, tiba dah tak nak kuliah. Tu tak lama dah ustaz tu nak mati tu. Dia meninggalkan kebiasaan dia. Kita tengok orang tu biasa, dia tolong orang, akhirnya dia macam tak nak dah tolong orang. Dia macam nak seorang diri. Itu tanda dia. Asal dia rajin azan, lepas tu saya rasa malas dah azan. Tanda tak lama, dia pergilah dia tu. Sebab dia mula meninggalkan rutin dia. Sebab dia akan ada perasaan. Tuan-tuan, kita ada perasaan tu. Perasaan yang macam kita rasa macam aura kematian tu terlalu kuat. Bila mati tu menghampiri kita, dia punya aura di berbulan, bertahun sudah datang. Dan setengah manusia mula nampak sikap dia. Sebab semua orang kalau tuan-tuan bicara tentang mati, orang kata dia sebelum mati tu macam mana? Kata ni sebelum 2-3 hari tu dia bersendirian, dia mula baca Quran seorang-seorang. Biasa dia tak buat benda tu. Kita tahu dia ada tanda. Tapi tak ramai orang sedar tanda, dan tak ramai orang perhati. Sebab apa? Sibuk sungguh dengan dunia ni. Kita tuan-tuan duduk sibuk dengan dunia, kita tak perhati berpuluh tanda Allah hadirkan dalam diri kita bahawa kita dah nak mati. Kita terus lalai sampai mati terkejut macam tu. Orang pun kata dia ni mati mengejut, tak, dia dah ada, dia beri tanda. Tapi sebab dia tak pernah fikir tanda dia tu. Dia tak pernah fikir. Orang kalau cerita COVID pun, cerita ni tanda-tanda COVID, mesti dia beritahu simptomnya batuk, simptomnya sesama, simptom sekian. Tak ada tahu-tahu COVID je, tak ada. Ni orang kata cacar monyet lah, benda penyakit, dia mesti ada tanda. Takkanlah mati sebesar itu Allah hadirkan tanpa tanda. Allah itu penyayang. Tapi yang lalainya kita dalam memahami tanda. Kita yang lalai. Kalau orang tu tuan-tuan, dia makin cerdik, makin dia memahami tanda kematian, makin dia faham. Bukan sekadar dia memahami tanda kematian, dia memahami tanda kiamat tu sendiri yang akan berakhir dunia ni. Sebab itu cara hidup dia jelas. Dia melihat tanda-tanda tersebut. Yang keempat, mula berlaku perubahan kepada penghadaman dia. Makan sikit terberak, makan sikit perut saya ni tak boleh dah sekarang Ustaz. Saya bila makan ni ada masalah usus. Tapi bila kita dah tak terima makanan, artinya rezeki kita sudah sempurna. Itu orang bila nak mati masuk air pun tak masuk air tu. Doktor cocok air, tak boleh. Dia keluar balik. Kenapa? Sudah sempurna rezeki. Seorang tidak akan dimatikan, kata Nabi SAW, sehingga dia sempurnakan rezekinya. Maka di antaranya bila kita nak tengok macam mana rezeki kita sempurna atau tidak. Bila sampai masa tuan-tuan, bila kita makan, perut ni dah tak boleh proses. Perut kita tak boleh proses. Makan ni mula cepat sakit perut, cepat itu, cepat ini. Seolah-olah tak ada benda dah boleh masuk. Kenapa? Rezeki kita mungkin sudah sempurna. Sebab tu kita perhati je macam mana penghadaman kita, usus kita. Dan yang kelima, kata ulama, badan kita semakin kurang panas dia. Dipanggil inkhifad darajah hararati jisim. Badan kita kan kalau hidup ni panas. Dia mula jadi sejuk, dah kurang. Bukan sebab kita duduk bawah aircon. Fizikal kita ni, kalau kita biasa tengok, kita pegang tangan kita ni panas, cepat merah, nampak darah tu naik. Muka kita cepat merah. Tapi mula macam muka kita pucat, darah mula berkurangan, badan kita mula sejuk. Orang pegang sejuk, badan sejuk. Saya ingat ada sahabat saya, cikgu lah, kawan kita. Dia tak mati, kita perasan muka dia mula-mula pucat. Tapi kita pun tak nampak sangat, tak macam tak merah, muka dia demam ke. Pucat. Ya, bayarnya saya. Umur saya. Waktu itu, waktu saya mengajar. Sekitar dia 30-an, awal 30-an. Tapi kita boleh jumpa muka dia pucat. Sahabat saya kata, Syekh, anda nampak muka dia pucat, Syekh. Macam mana? Dia punya darajah ataupun tahap kepanasan fizikalnya mula menurun, mendadak. Rupanya tertanda dia nak mati.
Sebab tu bila kita mula, orang tengok, muka awak ni kenapa nampak pucat je? Kenapa sekian-sekian? Itu tanda. Bukan kata, kalau ada tanda terus mati. Bukan maksud saya ialah tanda. Ada orang tu tadi pucat 4 tahun tak mati-mati. Yang tengok dia pucat tu mati. Yang tengok dia tu. Saya tengok awak pucat, yang cakap tu mati. Tentang kita, dari sudut hukum yang Allah tetapkan, tak ada orang boleh ubah. Tapi macam saya sebut, Allah yang Maha Penyayang, setiap benda Allah Ta'ala dia buat tanda. Dia akan buat tanda semua. Kita kalau nak kaya pun ada tanda-tanda nak kaya. Kita kalau nak miskin pun ada tanda-tanda nak miskin. Kita nak sakit ada tanda-tanda nak sakit. Mula sakit tekak tak bersedap ni. Tanda nak sakit lah tu. Mula rasa macam seram sejuk. Mula rasa macam kurang bersemangat. Allah yang Maha Penyayang jadikan tanda. Cuma saya katakan ramai orang tak pernah ambil iktibar dengan tanda. Tentang kalau nak datang taufan pun ada tanda. Ni kalau nak datang tsunami pun ada tanda. Ada tanda. Cuma orang tak tahu tanda tu, orang tak belajar, orang tak mengamati. Sebab itu Allah Ta'ala sentiasa suruh kita melihat dengan dalam sesuatu, kerana padanya ada tanda. Setiap benda. Kita pada diri kita banyak tanda. Banyak tanda. Jadi bila kita melihat atau kita tengok, kita mula rasa macam badan dah makin sejuk ni, maka itu tanda. Dan yang keenam, kata ulama, tandanya ialah mula badan kita rasa lemah. Dha'ful adalat. Biasa boleh angkat 5 kilo, ni angkat 4 kilo pun tak larat. Mula semua benda jadi macam berat sikit berbanding biasa. Orang biasa main gym, biasa angkat berat. Biasa saya angkat 10 kilo 10 kali. 10 kali. Ni 10 kilo boleh 5 kali je. Macam-macam dah tak larat ni. Itu tanda ni. Jadi kurangkan pergi gym, banyakkan ke masjid pula. Sebab apa? Dah ada tanda mati tu. Dah nampak kita punya saraf kita, badan kita dah lemah. Semua tanda-tanda ini untuk kita terus melihat bahawa mana tempat tuju kita sebenar. Tempat tuju kita sebenar ialah akhirat, bukan dunia. Kalau Allah memang nak jadikan dunia tempat tinggal kita, Allah tak akan hadirkan penyakit. Allah tak akan hadirkan tua. Allah tak akan hadirkan kita dengan musibah. Kan di sini bukan tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita akhirat. Sebab itu Allah suruh kita fikir setiap kali Allah beri kekurangan dunia, supaya kita tahu akhirat tidak kurang. Yang kurangnya dunia. Walau kita cuba capai secara sempurna, tetap sifatnya kurang. Kerana dunia tidak ada yang sempurna. Walau kita cuba buat sempurna, dia takkan sempurna. Pandangan manusia tak pernah melihat dunia itu sempurna, tetapi nafsu yang cuba melihatnya sempurna. Kata mata kita ni jujur untuk kata tak. Macam saya katakan, kalau tuan-tuan tengok suatu benda yang lawa, tapi sama tiap-tiap hari kita dah tak nampak lawa. Kalau tidak tuan-tuan, takkanlah orang, saya sebut tadi, orang sanggup tukar pakaian banyak, walau dia tengok pakaian tu paling lawa, tapi kayaknya dia dah bosan. Kadang tengok kereta pun dia dah bosan, dia tukar kereta lain pula. Kadang-kadang tengok rumah pun bosan, dia buat rumah lain pula. Kan itu dunia. Kita tidak boleh menikmati sepenuhnya. Maka ini sebahagian daripada tanda mati.